أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 bayat 6 daripada atas. Surat 3 bayat 6 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sammaytuha faridatal qara'id fi ilmil aqaid. Wa sammaytuha faridatal faraidi fi ilmil aqaid. Dan hamba, yakni Syekh Ahmad Al-Fatani, nama akan dia akan risalah yang kecil kitab ni, Faridatul Faraid. Faridatul Faraid fi ilmil aqaid, pada bicara ilmu aqaid. Faridatul Faraid ni kalau makna asal dia ni, satu permata daripada beberapa permata. Itu asal makna lah. Tapi ini sudah jadi nama, sudah jadi isim alam. Dia tak pergi pada makna dah lah, pergi kepada nama tu lah. Namanya Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Yang kalau kata nama rekah dok, kitab Faridah. Kitab Faridah, yang mana kitab Faridah ni satu risalah, satu kitab yang kecil, pembicaraan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana kitab Faridatul Faraid ni nak banding dengan kitab-kitab tauhid yang lain yang sama level lah dengan kitab ni, sama level dengan kitab kecil ni. Kitab Faridatul Faraid duduk ranking yang pertama lah, duduk tempat yang pertama. Kalau pengajian pondok kok, tak lari dah daripada kitab Faridatul Faraid. Kemudian dengan masyarakat kita pula, kalau kira-kira Faridatul Faraid lah hak paling sesuai sekali. Sebab tu kadang-kadang nak pilih kitab ni agak sukar. Kitab kecil-kecil lain banyak yang sebanding dengan Faridatul Faraid ni dalam 20-30 muka surat. Tapi perbahasan di dalam tu terkadang dengan masyarakat kita tu tak berapa nak jijak sikit lah. Kadang-kadang ketika pengarang kitab tu menghadapi masalah bab pegangan di kalangan guru, maka dia karang kitab. Permulaannya memang kepada perbahasan, makna pergi pada bab untuk menyempurnakan ke-6 rukun iman. Lepas tu kemudian juga pergi kepada masalah semasa lah. Sebagai contoh ni, masalah mustahil qadim ataupun tidak. Sifat mustahil ni qadim ke baharu? Sifat mustahil qadim ke baharu? Sifat mustahil tidak qadim, tidak baharu. Sebab sifat mustahilnya tak ada nak qadim baru, ada benda je, tak ada. Tapi timbul bahasa mustahil qadim, timbul bahasa panjang. Jadi apabila dikarang kita nak bahas bab tu banyak lebar pula. Tapi kalau kita bawa dalam masyarakat kita, jadi pening gitu je lah. Jadi kita memang memang pak kita Malaysia ni lah, hak pengajian pondok tu bagai-bagai kitab tu mengajar. Tapi Faridatul Faraid mesti ada. Faridatul Faraid mesti ada. Tapi kitab-kitab kecil lain pun banyak, kitab-kitab besar pun banyak tauhid ni. Tapi nak masuk dalam masyarakat ni kok maknanya
Dimula daripada pengenalan ilmu tauhid ni apa dia. Kemudian ilmu tauhid ni bicaranya apa. Dan kitab Faridatul Faraid. Kemudian apakah guna faedah kita mengaji ilmu tauhid. Sebab kadang-kadang orang tak tahu apa faedah mengaji ilmu tauhid. Mengaji ilmu tauhid nak lepas daripada selamat daripada kekal neraka Allah. Itu faedah mengaji ilmu tauhid. Kalau tak mengaji ilmu tauhid, walaupun pekoh comel, tasawuf comel, kalau berpegang akidah yang terpesong sampai tahap kufur, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun sembahyang jak budak, puasa jak budak, Mekah acak kali pun tak ada hilang. Itu kedudukan ilmu tauhid yang mana kadang-kadang kita sembahyang puasa tak tahu pun ilmu tauhid itu faedah dari hidup mana. Dan kitab Faridatul Faraid dia cerita. Dimulakan dengan pembicaraan agama tu apa dia, orang beragama sebenarnya macam mana, Islam, iman, ihsan, apa takrif dia, apa pengertian dia. Di belakang kitab pula kena pelihara agama, jangan jatuh kufur agama, kena pelihara Islam dan iman, kena pelihara agama dengan bahawa jangan melakukan perkara yang mencederakan agama, pelihara ihsan. Ini kitab Faridatul Faraid. Kemudian pula kalaulah nak membicarakan qadar dan qadar, kitab Faridatul Faraid lah hak paling comel. Sebab apa? Dia panjang sikit. Contoh dalam kitab Faridatul Faraid ni, sifat kudrat dan iradah hampir 2 muka surat. Tapi kitab Faridatul Faraid ni 2 muka surat ni faham-faham lah. Setara mana 2 muka surat tu. Daripada sifat wujud sampai ke sifat wahdaniyah. 6 sifat hampir 2 muka surat. Ilmu sifat yang ke-9, ilmu sifat ke-9 sampailah kepada sifat qauluhu mutakalliman, sifat yang ke-20. 12 sifat, 2 muka surat juga. Kudrat iradah 2 muka surat juga. 2 sifat je, panjang. Panjang ke mana? Pembicaraan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam kitab kita ni. Di rukun iman yang ke-6 pun boleh tarik panjang dah. Di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada perbuatan pun bercerita dah. Wahdaniyah, keesaan pada perbuatan pun bercerita dah. Tapi yang panjangnya di kudrat dan iradah. Kudrat dan iradah ni mula daripada surat 7, 8, lepas tu sebahagian daripada separuh daripada lebih dari separuh surat 9. Kudrat, kemudian iradah sampai dalam surat 9. Di bawah tajuk iradah tu panjangnya, dia pergi kepada perbuatan baik, perbuatan jahat. Kemudian macam mana perbuatan jahat, kita wajib beradab. Jangan kita sandar perbuatan jahat kepada Allah, melainkan maqam mengajar. Hukum sandar perbuatan kejahatan kepada Allah, hukumnya terkadang jadi kufur. Tujuan untuk menghalalkan. Menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah haram, dosa-besar. Kalau kita menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah, tujuan kita ni nak lepas hukuman. Bapa nak hukum saya mencuri ni takdir Allah, saya nak membunuh ni takdir Allah. Bapa nak hukum saya, itu hukumnya haram, dosa besar, dan wajib dari kerajaan kena takzir pula, kena hukum tambahan. Hukum mencuri hukum lain, hukum bunuh orang hukum lain, hukum menyandar mencuri bunuh orang kepada takdir Allah, atau kena pihak lain itu kesalahan lain. Melainkan dalam kitab ni kata nak elok cerca orang, kita sudah bertaubat tapi kesalahan lama kita masih lagi diungkit, diharuskan kita sandar kepada Allah. Nak mana dulu pesen tu tak takut dia dah. Ni pesen nak sandar ke Tuhan. Dah kita sudah bertaubat, kita sudah berubah, tapi orang masih lagi nak ungkit-ungkit. Nak ungkit balik kesalahan lama kita. Syarat membenarkan sandar kepada Allah. Dan kitab Faridatul Faraid. Perkara tak baik, jangan sandar ke Tuhan. Macam contoh sekarang ni, hak banjir tu. Hujan yang turun tu memanglah itu tidak ada kaitan dengan manusia.
Itu qada dan qada Allah. Tapi kenapa air bertakung? Kenapa air tidak jalan ke, tidak berlari ke, tidak mengalir ke? Kenapa air bertakung di tempat yang sama? Lemah orangnya. Tenggelanglah rumah orangnya. Air pun naik. Gak sebab apa air tak mengalir. Nak mengalir macam mana? Pariknya bermasalah. Nak mengalir macam mana? Di hadapan tu buat pembinaan. Pembinaan pula tak ikut dengan peraturan. Maka menyebabkan jadi air bertakung. Itu berpunca daripada kesalahan manusia. Jangan bersandar ke Tuhan. Hujan turun tu banyak, memanglah itu kerjaan Tuhan. Tak ada kaitan dengan manusia. Tapi hak put bawah ni kenapa jadi air tu tak bergalih? Sebab apa? Hak tu kalau berpunca daripada kelemahan manusia, kesalahan manusia, jangan bersandar ke Tuhan. Haram hukumnya. Dan sekali tak banyak gitu. Bersandar ke Tuhan. Walhal dia terkadang berpunca daripada pembangunan. Berpunca daripada di parah bukit. Contohnya Allah ni cerita secara umum ni. Maka menyebabkan jadi ini bencana seumpama tu. Kalau berpunca daripada kesalahan manusia, jangan sandar pada Allah. Pegangan kita tetap dah segala-galanya pada dan pada Allah. Ini contoh. Mudah sangat nak sandar ke Tuhan. Yelah manusia ni kadang-kadang kalulah selari dengan dia, jual dengan dia, kena bencana, dia pun tunjuk gambar Kaabah ketika bertakung air. Kaabah pun air banjir juga. Tempat dia banjir tak pelik lah. Kaabah pun air naik. Kalau kena tempat banjir tu tempat orang kasih. Kalau tempat air yang dia tak kasih, bukan kata banjir, kena kilat pun tu kecoh. Kena kilat dah. Tuan marah dah tu kan. Tak reda dah tu, kilat dah. Kalau kena pada orang kasih. Kena pada orang dia kasih, kena orang ni pun, kena banjir besar. Tunjuk kawasan Kaabah pun air takung juga. Ini manusia, busuk. Kenapa? Kerana mari kilat sekali, tengok program tu. Tuan tak suka dah tu. Dia buat pesta arak, tak ada kilat mari pun. Tak reda dah tu. Kira. Buat program kena kilat. Kena kilat ni alamat apa ni? Tapi buat pesta arak sebab apa? Pelampau agama tak nak sekat tempat dia. Dia boleh pesta arak sebab pelampau agama tidak ada. Yang nak sekat pesta arak ni pelampau agama. Orang nak pesta pun tak beri. Pelampau agama tak ada tempat kita. Boleh buat pesta. Tapi buat pesta arak ada tak kilat-kilat? Tidak ada. Mana apa tu? Tuan reda. Tuan beri. Ini manusia. Tak ada kilat tu. Pasang dia panjang. Tapi kalau kena tempat dia berahi, kena bencana macam mana pun, siap tunjuk gambar. Gambar pun. Air takut. Jadi kalau bencana tu, hujan turun, taburan air tu banyak, itu kerjaan Tuhan. Tapi kau bawah ni kenapa jadi tak gerak? Hati lah. Kau bawah ni komel dah, tak ada salah apa dah, ikut peraturan dah, tapi mari pelik sangat. Maknanya ni luar biasa dah ni. Itu tak ada berpunca dari kesalahan manusia, boleh sandar ke Tuhan. Tapi kalau berpunca daripada zahirnya kesalahan manusia, jangan sesekali sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan segala-gala. Qada dan qada Allah. Kemudian dalam faridah ni pula antara perkara jahat. Wajib reda, haram reda. Soalan pula. Wajib reda satu perkara, haram reda satu perkara. Benda jahat. Benda jahat berlaku, satu perkara jahat berlaku, kita wajib reda, satu sudut kita haram reda. Sudut yang berbeza. Reda di sudut ni wajib, tak reda dosa. Reda di sudut ni dosa, haram, tak boleh reda. Tapi perkara maksiat yang sama. Dicomel di detail dah kita. Sebagai contohlah, kita katalah anak kita buat benda salah. Anak kita buat benda salah. Dari sudut kesalahan yang dia lakukan, kerana qada dan qada, kita kena terima.
Jangan risau apa-apalah. Tuhan buat seorang ni jadi derhaka, sama apa jadi balas ni. Tu tak reda, kena terima. Sebab apa? Jadi balas tu qada dan qada Allah. Wajib reda, wajib terima, jangan duk soal. Dari sudut datang daripada Allah. Dari sudut dari segi perbuatan dia, usaha dia, buat benda hak Tuhan larang. Haram kita reda, wajib kita marah. Dari sudut tu pula. Dari sudut yang berbeza. Satu benda yang sama. Jadi anak ni buat benda Tuhan larang, kita reda. Boleh pahala wajib. Boleh pahala wajib. Bukan pahala sunat macam ngaji Quran pahala sunat. Bukan. Reda terima. Allah macam-macam ujian. Hak ni balah ni, hak ni balah ni, hak ni balah ni. Oh, kalau jenis nak memikir pandang pakar dia pada ada pengisi tu, reda terima. Itu ujian daripada Allah. Reda seumpama tu tidur malam dengan reda, bangun pagi buat ampun segala dosa macam budak baru dilahirkan. Dari sudut apa ni? Hak anak kita buat salah ni qada dan qada Allah. Ada sudut buat salah ni usaha dia, sengaja sengeleng dia, perangai dia, wajib kita marah. Kita marah kita boleh pahala wajib. Kita nasihat kita boleh pahala wajib. Kita belebel boleh pahala wajib. Mulut bunyi ni boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Tak puas ke belebel, pa belebel, budak tak tahu je. Puas apa pahala wajib? Dipanggil belebel lah, tu bukan belebel. Tu nasihat, marah ke nasihat apalah. Tapi kita kata belebel lah. Tak puas tu belebel, tak jadi apa pun. Budak tak dengar kata pun. Kita marah, kita nasihat, kita belebel tu pahala wajib, bukan pahala sunat. Tak nak puas pula dengan pahala. Lepas tu budak jadi apa? Taufik hidayah bukan milik kita. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terkadang pada masa mak ayah belebel masa hidup ni buat kerah dah, tapi bila mak ayah tak ada pun mikir balik, oh lama kini masa mak ayah belebel buat kerah dah, dia lepas mak ayah tak ada pun mikir. Kadang-kadang sebab aku campur taufik hidayah lepas daripada kita tak ada. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Somai pula kita Faridatul Faraid ni perkara jahat, ketentuan jahat. Di mana letak ketentuan Allah? Di mana letak pengetahuan Allah? Di mana letak redha Allah? Di mana letak suruh Allah? Dibagi pula 4 bahagian. Kitab Faridatul Faraid. Kemudian di belakang tu dicerita pula kemudian dicerita berkaitan dengan pegangan yang kafir dalam kitab Faridatul Faraid. Perbahasan kudrat dan iradah. Mana pegangan kafir? Berlaku satu perkara dengan tabi'i, dengan semula jadi. Pisah memutuskan secara semula jadi, kafir ijma' ulama. Api menghanguskan semula jadi, kafir ijma' ulama. Ini pegangan. Kalau berpegang, kita ni sampai di situ. Kalau berpegang, Allah letak tajam di pisah, tajam tu memutuskan. Tapi tajam Allah bubuh. Allah letak panah di api, sebab masa Allah bukan Allah yang menghanguskan. Kekuatan panah yang menghanguskan. Itu pegangan yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Ada kita ada. Berpegang ada perkara berlaku secara turut, secara tumpai. Contoh dalam kitab Faridatul Faraid ni, gerak tangan, gerak cicing. Cicing gerak Allah buat ke tak? Tak dah. Allah cukup hanya menggerakkan tangan, cicing bergerak hanya tukang turut, tangan yang digerakkan Allah. Kafir ijma' ulama. Dan kitab Faridatul Faraid. Dia kata kitab ni hak paling sesuai lah untuk masyarakat kita. Lepas tu dia pergi belakang tu panjang, dia ada jibak persoalan ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, qadariyahnya macam mana. Lepas tu belakang pula perkara menyebabkan jadi murtad. Kemudian kalau murtad nak kembali bertaubatnya macam mana, ditatangkan pula rukun taubat. Lah sekali baru cerita bab perkara berlaku selepas dia mati. Kemudian cerita bab barzakh, hisab, mizan, surga neraka, habis kita. Kaedah dia. Kitab Faridatul Faraid. Kita ni kali yang kedua. Ni kali yang kedua ni. Ulang kali yang kedua. Buat tanda amolek. Mana kita ulang 2 kali buat tanda amolek. Maknanya apa masalah? Pojok kitab Faridatul Faraid. Tapi yang tadi tu perkara berlaku secara semula jadi tu pegangan.
Kalau bercakap, itu bercakap adat saja. Tajam, molek, bisa. Sekali kerak aja, sekali rah, itu pun lalu dah. Itu cakapan adat, bukan kita tak dah. Kuat api, capur angin, mari kuat. Sekejap habis licin suti rumah. Itu cakapan adat, jangan ada hukum kan. Saya sebut tadi tu, kalau berpegang di akidah. Kepercayaan di akidahnya, putus bisa buat. Hangus api buat secara semula jadi. Itu kafir di jumlah ulama. Kalau hanya bercakap, itu panggil bercakap adat lah tu. Panggil hukum. Sama juga, kadang-kadang kita bercakap perkara itu berlaku secara turut, secara tumpang. Contohnya kita kata juga, bila air itu mengalir banyak, air banjir apa semua ni, sekali dengan sampah, sekali dengan lumpur. Sampah tu mari mana? Air yang bawa. Lumpur, air yang bawa. Sampah bergerak, bukan air yang gerakkan. Lumpur bergerak, bukan air yang gerakkan, bukan air yang bawa. Semua tu perbuatan Allah. Dia kata sampah tu air bawa, sampah tu turun air banjir, lumpur tu air bawa, lumpur tu turun air banjir. Itu hanya percakapan zahir. Pegangan kita tidak ada perkara yang berlaku secara turut-turut, tumpang-tumpang tidak ada. Segala yang berlaku Allah buat. Mengalir air banjir pun Allah buat. Bergerak sampah pun Allah buat. Bergerak lumpur pun semuanya perbuatan Allah. Macam mana? Ada kitab Faridatul Fara'id. Kata kitab ni memang mengajar pondok sesuatu lah. Mengajar pondok ni dia mengaji bagai-bagai kitab. Kita nak bawa ke kampung. Kadang-kadang belek satu kitab. Allah panjangnya lah. Tu faham. Ilmiah tak saja. Kalau orang mengaji secara betul-benar, sedar mengaji hak seumpama tu. Hak pelik-pelik, bahasa pelik-pelik ni sedar mengaji. Sedar mengaji. Bahasa pelik-pelik. Tapi kita nak bawa dalam masyarakat kampung, setakat wisah ke 6 rukun imam tu, tu semula-semula lah. Kalau ada kelas-kelas khusus ke, kelas-kelas tambahan ke, tak apalah. Kalau kelas-kelas tumpuan, macam kuliah maghrib ke, kuliah duha ke, hak tumpuan. Bukan program jarang-jarang sekali, program jarang-jarang sekali, buat daurah jarang-jarang sekali. Itu tak ada masalah, ambil kitab mana pun tak ada masalah. Sebab tambahan kepada kita. Tapi kalau kitab nak tumpu khusus kok, kena cari hak sesuai. Hak sesuai dengan masyarakat. Hak paling sesuai, hak paling lengkap, kitab Faridatul Fara'id. Kitab Faridah. Jadi mudah-mudahan kita ni habis 2 kali. Lepas tu maknanya ada masalah. Wajak kitab Faridatul Fara'id. Kita nak cerita bab pegangan pada anak cucu kita ni, lekat buka kitab Faridatul Fara'id. Gitu. Tapi kena ada catatan lah. Kalau buka pun kosong macam di kedai itu, ada tarikh je. Ada tarikh je. Saya kadang-kadang biasa juga fotostik kitab-kitab orang lama-lama. Kitab kuning-kuning tu kita pinjam fotostik sebab dia cetakan lama. Jadi apabila saya mengaji ni, Tugu kata ada terlebih perkataan, ada kurang satu kalimah. Kita pun tengok fotostik orang ni. Orang tengok kitab dia comel. Mana Tugu baiki tu ada ambilan tau. Tapi hak kitab hak dia beri pinjam fotostik je lah fotostik. Mana dia belajar? Dia belajar. Tapi yang ada di tepi-tepi tu tulisan kalam dia, bukan ngepen ya. Yang kalam pensel dia tu tarik. Ada tarik sekali tu. Ada. Tu tak apalah hak tu dia tikak, dia dengar lekat. Dengar lekat. Macam panggil apa? Macam kemucuk. Panggil kemucuk. Ada dua orang gila dia dengar kemucuk. Mana apa kemucuk? Lalu lekat. Tu kemucuk. Tak payah baca-baca, tak payah tolong, tak payah duduk ngapa-ngapa. Lalu je lekat. Dengar orang ajar je lekat. Tu macam kemucuk lah. Kalau kita geliga seumpama tu, okey je lah. Tempat ni rajakan kita, tempat ambilan. Ada masalah? Rajak kita Faridatul Fara'id. Faridatul Fara'id fi ilmil aqaid. Itu nama penuh. Nama ringkasnya kitab Faridah.
wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min faidi fadlihi astamidu. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan daripada limpah kurnianya Allah, aku menuntuti tambahan. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnianya aku menuntuti pertambahan. Atas Allah aku berpegang. Kalau kira bahasa Melayu kita gak terbalik. Tak terbalik. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang. Kalau kira tak terbalik gak, aku berpegang atas Allah. Ketibanya atas Allah aku berpegang. Aku aktimah, aku bergantung atas Allah. Atas Allah aku berpegang, aku bergantung, aku aktimah. Dia bahasa Melayu kita tak ada seumpama ni. Tapi kalau kaedah Arab, kaedah bahasa Arab, didahulukan hak belakang, hak kemudian, dia ada tujuan dia. Taqdimu ma haqqut ta'khir yufidul hasra. Ada faedah dia, ada guna dia. Mendahulukan perkara yang duduk di belakang. Atas Allah aku berpegang. Atas Allah ni duduk belakang, aku berpegang atas Allah. Tiba-tiba atas Allah sepatut duduk belakang, dia berdepan. Kaedah bahasa Arab. Bahasa Melayu sepakat kaedah ni. Kalau belajar sekolah, buat peperiksaan, buat karangan, buat terbalik gini, pakoh di cikgu lah. Dia kata apa di balik belah ni. Tu bahasa Melayu, ni bahasa Arab. Apabila didahulukan hak duduk belakang ni, yufidul hasra, bawa kaedah hasar. Hasar ni kalau terjemahan kita tersimpan. Tersimpan pun kita tak faham makna hasar ni tersimpan. Bukan simpan barang, bukan tersimpan. Tersimpan ni kalau kod bahasa kita tu baik jualah. Mana apa? Atas Allah jualah aku berpegang. Itu hasar. Apa makna? Hasar ni saya ingat diterjemah dengan tersimpan. Tapi kalau ikut terjemahan kita ke, atas Allah jualah. Mana jualah? Tak kepada yang lain. Hanya atas Allah je. Tidak pada yang lain. Itu hasar. Tersimpan. Kalau ikut bahasa standard Melayu nak bermakna apa? Hasar. Tersimpan. Dia mengaji dua ayat. Kadang-kadang tu dua ayat pun tersimpan. Dua ayat hasar. Hasar gitu je. Apa makna? Ikut bahasa Melayu kita. Tersimpan mana apa? Tapi faham tak maksud dia tau. Contoh patah kita itulah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Sebab terbalik belaka tu. Kami sembah akan dikau. Tiba-tiba diterbalikkan. Akan dikau kami sembah. Ini samalah hasal. Kenapa? Akan dikau jualah kami sembah. Dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Kami tidak sembah pada yang lain. Dan kami tidak sama sekali minta pertolongan kepada yang lain. Hanya kami sembah dan minta pertolongan hanya kepada engkau jualah. Ambil mana jualah ni? Ini panggil hasal. Kata hasal sudah ada. Bukan asal ni. Asal lama lagi. Nombah asal. Ha, sa, ra. Asal. Kalau kita jualah tu lah. Macam contohnya. La ilaha illallah. Datangkan nafi disusuli dengan isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Datangkan nafi kemudian letak balik. Apa tujuan dia? Hasar. Mana hasarnya? Tiada Tuhan melainkan Allah. Makna apa? Allah jualah Tuhan. Itu makna dia. Allah jualah Tuhan. Ini sebagai contoh. Kita kata tak mari belaka. Melainkan mamak je mari seorang. Tak mari belaka.
melainkan mamak. Kenapa? Mamak seorang je mari. Itu maksud dia. Tak mari belaka. Cakap je, janji je pakat nak mari. Siapa masa tak mari belaka melainkan mamak. Kenapa situ? Mamak jualah yang mari. Ada. Itu asal di kaedah dia lah. Nafi isbat. Sini dia dahulukan yang kemudian atas Allah aku berpegang. Mana aku berpegang hanya atas Allah jua. Ini berpegang sini bukan berpegang akidah ni. Ini berpegang iktimad. Ini bergantung kepada kekuatan hati. Bab akidah, berpegang akidah tu lain. Orang Islam yang beriman pastilah hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala-gala, yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanya daripada Allah. Tu pegangan tu lain. Hak iktimad di sini ni hak pergantungan hati. Iktimad hati, tawakul hati kepada Allah juga ataupun kepada asbab. Tu bab kekuatan dalaman. Adapun kalau kata berpegang akidah tu lain. Ni iktimad ni. Iktimad diterima dengan berpegang juga. Bukan berpegang akidah. Memang akidah hanya segala-gala perkara itu datang daripada Allah. Makhluk yang bekas sama sekali. Itu pegangan. Kemudian iktimad hati kita, gantungan hati kita, harap hati kita, tawakul hati kita ni kepada Allah ke kepada asbab. Banyaknya kepada asbab maknanya dalaman kita tak kuat. Sifat mahmudah kita tak kuat. Pegangan tu sudah cerita pegangan. Tak ada pegangan kafir. Kalau tak ada pegangan, ini bukan tak ada pegangan. Iktimadnya kurang kerana pegangan imannya lemah. Ni kena api molek ni. Orang awam ni kadang-kadang, orang kebanyakan, kadang-kadang mereka banyak iktimad kepada asbab. Iktimad kepada asbab. Iktimad bergantung kepada sesama makhluk. Kadang-kadang kita nak malu belajar ni, harap kita ke dia mari ambil, mujur dia mari ambil. Kalau tak mari ambil kau saja kita. Harap siapa? Anak kau orang tu. Ini dia. Mujur kau kereta ada anak dah ambil. Boleh kau main ngaji. Agak ke kereta. Gitulah. Mengapa ni? Iktimad atas makhluk. Gimana? Itu bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Itu iktimad, berpegang, bergantung, berharap. Itu bab kesucian dalaman. Sifat hati itu sifat mahmudah, kuat ataupun tak kuat. Adapun berpegang i'tiqad, itu penentuan sah ke tidak sah iman. Yang kita kata orang ni i'timad, bergantung kepada asbab, tidak berpegang akidah, jangan gitu. Ni tak boleh nak beza antara pegangan dengan syariat batin. Kena letak model. Pegangan. Syariat zahirnya mana? Syariat hatinya mana? Iktimad ni bergantung pada syariat hati. Hak iman, hak akidah tu kepercayaan. Tapi bila kepercayaan tu lemah, akidah tu lemah, iman tu lemah, maka banyak lupa kepada Allah. Bila lupa kepada Allah, iktimad bergantung hati kepada asbab lah, tidak lagi kepada Allah. Adapun kalau seseorang tu iman dia kuat, akidah dia kuat, kepercayaan dia kuat, maka dia tak akan lupa kepada Allah. Dia tak akan lupa kepada Allah, maka iktimad pergantungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari mana iman kuat apa semua ni? Ini mari daripada amal ibadat, bukan mari cakap. Bukan mari dia dakwaan. Kita iman kuat. Ni dakwah tu bukan. Mari daripada amal ibadah kita. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Tapi kita gitu dah kira-kira. Paling solehah dah kita dalam ramal. Tapi bapalah, dalaman tak kuat juga. Kena muhasabah balik lah. Amalan kita sempurna ke dah?
Lepas tu banyak mana. Oh lah duha kita semayang, rawatib kita semayang, witir kita semayang. Tu je lah. Lepas tu banyak. Oh habis banyak dah tu. Hak tu. Nak tapung hak semayang fardu 5 waktu pun dah cukup Semayang sunat peranangnya tampung kekurangan semayang fardu. Tapi kalau setakat itu tak tertapung lagi kekurangan semayang fardu. Lepas tu nak kuat ke mana? Dah kuat ke bala mana? Dah baca kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para awliya. Apa puas tak baca kisah Rabi'atul Adawiyah? Sunat berapa? Rawatib gitu ya. Itulah orang panggil wajib sunat tak buti-buti tu. Hak balas itulah dalaman dia kuat. Iktimat hati 100%. Hanya Allah jua. Ni kalau salah bawa ni iktimat ni. Ada iktimat ni tak berpegang dengan Tuhan. Tak berpegang dengan Tuhan ni kafir. Habis cerita lah aja seumpama tu. Habis cerita aja seumpama pun kan. Ini iktimat bergantung berharap hati, tawakul hati. Ada bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Jadi atas Allah jua aku berpegang, aku iktimat bergantung hanya kepada Allah. Tetapi bukan menafikan asbab. Asbab tetap itu syariat az-zahir. Asbab tetap dilakukan. Sehingga kan bagi mereka yang maqam sahabah contohnya, maqam aulia contohnya, mereka ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka sepenuh hati bergantung kepada Allah. Tapi sunnatul awwali minas salafis salihin, perjalanan orang-orang terdahulu daripada orang terdahulu yang soleh-soleh, mereka tetap melakukan asbab macam biasa. Mereka tetap melakukan asbab macam biasa. Nabi melakukan asbab. Para sahabat, Nabi melakukan asbab kalau nak mengajar syariat. Kalau sahabat melakukan asbab, itu perjalanan. Orang-orang soleh terdahulu mereka melakukan asbab. Tapi di hati mereka tidak ada asbab. Tapi mereka melakukan asbab. Bukan makna orang yang iktimat, tawakul yang paling tinggi, duduk senyap. Allahumma apa? Jadi macam Allah ni jom dia pula dah. Mereka buat asbab macam biasa. Macam mana Nabi dan para sahabat nak berperang, mereka menyusun asbab macam biasa. Bukan kata duduk mengajak di masjid Nabi, bukan. Kalau setakat nak minta dengan Tuhan, Nabi minta sepatah cukup dah. Tapi Nabi melakukan asbab macam biasa, tapi Nabi untuk mengajar syariat. Dan sahabat ikut semuanya lah. Dia ajar ni Nabi keluar buat persiapan nak gali parit pun gali parit lah. Berdoa nak gali parit ni buat asbab. Duduk dalam masjid Nabi SAW berdoa. Buat asbab macam biasa. Walaupun mereka duduk tahap tu tertinggi sekalipun. Ni beri-beri dengan aku kita dah usaha ni sebab kita makan tinggi, dia kata. Padahal dia malah. Dia malah. Nak tunggu orang atas ke dia. Orang apa? Nampak dia makan tinggi, pakai atas. Patut sudah atas, dia makan tinggi. Lepas tu lapar dia. Dia makan dengan zikir. Tak makan nasi. Dia pergi atas orang dia. Dia kata dia makan tinggi ke? Lepas tu dia kata bekal lah ke dia. Kira ni. Lepas tu lapar dia. Ya Allahumma, pinjam lalu tau. Ni pula kita pula yang biasa bekal ke dia pula. Mana orang yang kedudukan tinggi pun asbab macam ni. Macam hak kita baca pada wa iyyaka nasta'in, akan dikau jualah kami minta. Akan dikau jualah kami minta pertolongan. Lepas tu macam mana kita sesama kita ni boleh minta pertolongan ke tidak? Itu sunnah perjalanan Nabi dan para sahabat, tolong menolong. Bertolong sesama Nabi dan para sahabat. Itu sunnah syariat tu.
Dia kata hanya kepada Allah, hakiki dia gitulah. Tapi tak menafikan tolong melulung sunnah Nabi SAW. Ni kadang-kadang orang ni dia salah faham hadis riwayat Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, pohonglah kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah, minta dengan Tuhan. Wa iza sta'anta fasta'in billah, minta pertolongan dengan Tuhan. Yang dia minta tolong orang ni, apa tu syirik kata tu? Syirik di bubuk. Sunnah Nabi dikata syirik. Salah ni pengajian. Itu sunnah. Nabi terkadang untuk tolong sahabat. Nak jamu tetamu pun Nabi untuk tolong sahabat. Sahabat untuk tolong Nabi SAW. Sahabat setakat nak cari regu dengan roti, nikah ke apa. Nabi tak tolong sahabat, tak tolong Nabi. Roti ada, regu dia tak ada. Regu dia, nikah tu tak ada. Nak nikah mengapa? Minta dengan Nabi. Tapi tiba-tiba Nabi kata, kamu berdua sudah makan. Nabi kata. Nabi awak gitu pula dah. Makan mana lagi? Dia sekarang ni roti tak makan lagi, nikah tak ada. Nabi kata, kamu berdua sudah makan. Sebab tadi kamu berdua mengumpat saudara kamu. Mengumpat saudara ni seolah-olah makan daging saudara. Tak kenyang lagi ke? Maksud dia gitu. Tapi nak ceritanya, setakat nak cari kuah pun sahabat minta dengan Nabi. Kenapa? Bukan meminta. Itu sunnah, itu syariat. Jangan salah faham. Bukan Nabi kata orang ni yang mana Tuhan jadikan dia itu tempat orang lain nak minta pertolongan, keperluan. Ramai orang datang buat hajat kepada orang seumpama ni. Orang seumpama Nabi kata aman daripada azab Allah di hari akhirat. Ada orang yang Tuhan jadikan dianya mempunyai kelapangan, ramai manusia datang minta hajat dengan dia, minta pertolongan dengan dia. Dia pun menunaikan hajat saudara, dia pun tolong saudara. Orang yang sebab Nabi kata akan aman, selamat daripada azab pada hari akhirat. Bukan untuk Nabi kata orang syirik ni minta tolong makhluk. Jangan. Itu adalah syariat sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata minta tolong sesama makhluk, syirik dia kata. Itu dalam kitab Haqiqah dan kitab Hikam tu. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muriduha alaih. Jangan sesekali kamu angkat permohonan kepada selain Allah. Kenapa? Kerana Allah yang mendatangkan. Itu tilik pada hakikat. Bukan menafikan syariat. Jangan sesekali kamu mengangkat hajat kepada selain Allah. Kenapa? Kerana yang menyempurnakan hajat datang daripada Allah. Bukan datang daripada yang lain daripada Allah. Jangan minta daripada yang lain. Itu pembahasan hakikat. Dan syariat, kena ngaji syariat ni pula. Ambil hakikat, tolak syariat, tapi zindik yang main. Lepas tu nak baca hakikat ni kena faham syariat dulu. Tak sedar kita tolak syariat, kita menafikan syariat, pulang lah. Tapi kalau orang yang ahli sungguh, ni kedudukan syariat hakikah di seumpama ni. Syariat kita berdiam. Bukan terkadang meminta pertolongan, meminta hajat sesama manusia, terkadang hukumnya wajib. Kalau kita terlantar nak sembahyang, nak menyempurnakan syarat sembahyang, tak lewat sendiri, wajib kita minta pertolongan kepada yang lain. Dia ni susah hidup dia. Orang tua dia senang. Kata dah tak tolong mak ayah ke? Tak boleh syirik. Tak tolong makhluk dia kata. Kata budak ni ngaji mana pula. Tapi jenis tu tak apa dengar. Sekejap dia panggil mek dia. Suat air. Panggil opang dia lah suat air. Mek buat air. Dia mau panggil siapa tak panggil opang. Apa suat air yang orang mari. Minta tolong makhluk syirik kau. Dia buat air dia. Tak ni kata tak tolong mak ayah syirik. Tolong makhluk betul. Dia panggil puan dia, panggil bini dia, seruak air. Tapi tak tolong makhluk orang dia. Ni guna random ni.
Manusia ni dia kata dah kelah. Banyak Tuhan. Orang ni banyak Tuhan. Orang dia tak. Ni masalah. Orang ni banyak Tuhan. Banyak Tuhan kat mana pula haji Dah kelah banyak Tuhan. Minta tolong tu, minta tolong ni, minta tolong tu. Tuhan ni banyak. Minta Allah sudah lah. Kata tanya dah, haji tak minta ke tolong orang puan rumah. Minta tolong semua orang puan. Lepas tu? Kata haji tak minta tolong anak menatu nak pergi mana-mana jauh. Memang kalau pergi mana jauh, anak menatu tak pergi kita gigi dah. Kita kena beri proyek sendiri minta tolong dia. Lepas tu, dah banyak Tuhan. Orang je dia nampak banyak Tuhan. Dia tak. Ni pun orang mengaji. Orang banyak Tuhan dia kata. Sebab apa? Makhluk pun takut dia kata. Sedap dia. Makhluk pun takut. Makhluk tak bekas takut orang dia. Sedap. Hanya dia haji dia jumpa ular takut ke tak? Takut. Makhluk tak bekas takut dia syirik tu. Banyak Tuhan tu. Ya, tak kata apa. Tapi orang tu ni payah lah. Dia lekat hak lama, akhirnya hilang, balik ke tempat lama. Ada balan. Punah-punah lah benda tu. Orang ni dia beranggapan orang ni banyak Tuhan syirik. Sebab tu orang ngaji salah pengajar seumpama ni, dia tengok orang dengan ekor mata jering je. Sebab apa? Banyak Tuhan. Syirik. Aku je ada Tuhan. Ada dia pun sama je, berat daripada orang lain. Sebab tu dia pandang orang yang ekor mata. Sebab apa? Dah banyak Tuhan orang lain. Sebab minta tolong sama mati tu. Dia tanya dia minta tolong ke tak? Orang bini. Kenapa main minta tolong bini? Mujur ada bini. Kalau seorang ke Allah susahnya lah. Dah. Macam laki bini tu. Mana tak? Bini tinggal tu laki. Penting tu hak pelupu ni penting. Dia pelupu. Laki di rumah ni biar orang balik pun. Betul laki tu dah ni dia tinggal kita. Apa penting hak pelupu. Dia tinggal. Buhara tu kapur ni. Apa kapur buhara? No, tak ada nama kena dia. Awak belaka. Dah bukan kapur makhluk orang panggil. Apa maksud dia hak lelaki duduk balas. Dia balik, dia lupa pula. Dia tinggal sakit di rumah. Kalau takutnya lah seorang. Kenapa takut seorang? So tak ada orang kan? Takut pun makhluk tak bekas. Kata kamu. Maknanya laki bini ni dia apa ni? Berharap bergantung antara satu sama lain. Ini panggil orang awam. Orang awam. Bukan orang yang ada maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah ke? Tak salah. Dah tinggi ke? Tinggi apa orang awam. Gitu je lah. Tapi itu kedudukan kita. Ke kan? Kalau selalu sama tu itu bukan harap mengaku. Tak ada seorang orang lagi. Kan gitu? Habis tu nampak dia berharap, bergantung, bersulung antara suami isteri. Itu sama-sama makhluk. Gitu. Lepas tu macam mana hati? Hati tak nak cakap. Hati ni bergantung kepada kekuatan masing-masing lah ni. Kalau bab pegangan, ada cerita tu bab pegangan. Ni berpegang ni bukan bab pegangan. Ini bab iktimad, bab berharap, bab tawakkul hati. Kuat ke tak kuat. Kerana kata atas Allah jualah. Aku bergantung, aku iktimad. Dan daripada lempah kurnianya, aku menuntuti pertambahan. Bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalil-dalil yang diyakinkan. Ini nak masuk kepada dipanggil mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Nak cerita ilmu tauhid ini ilmu apa, bicaranya, maudhu'nya, nak cerita bab apa, faedahnya, mengaji tauhid ni faedahnya apa. Wallahu